1979 hingga tahun 1983, dalam tempoh 4 tahun, ada satu syarikat telah membuat pinjaman dengan jumlahnya ketika itu RM1 bilion. Maknanya kalau mata wang ketika itu kita anggap dalam 2.5 bilion. Dan pinjaman ini adalah pinjaman tanpa cagaran, tanpa kolateral, tanpa apa. Pinjam macam tu. 2.5 bilion. Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia ketika itu. Bayangkan, lebih kurang USD, lebih kurang 1 bilion. Bayangkan dalam jumlah yang sebanyak itu, dipinjamkan kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh seorang jurutera Cina yang ada kaitan dengan parti politik di Malaysia, iaitu George Tan. George Tan ni dia ada sebuah syarikat perniagaan iaitu Carrion Group yang berpengkalan di Hong Kong. Dia meminjam wang daripada BMF ataupun Bumi Putera Malaysia Finance, macam itulah BMF ni, yang juga merupakan anak syarikat kepada Bank Bumi Putera. Tidak bersetuju. Kerana sedangkan hutang yang selama ini pun tak boleh bayar, yang 1 bilion, ya, 2.5 bilion, masih lagi nak minta tambahan hutang almost 400 million. Sesuatu yang Jalil kata, no way. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Jalil juga ketika itu, tak silap saya, adalah penolong pengurus besar BMF. Maksudnya, dia bukan saja juru audit, tapi dia juga memegang jawatan kanan. So apabila dia menolak permintaan daripada pegawai Carrion untuk menambah hutang itu, ketika itulah lebih kurang 2-3 hari datang seorang lelaki yang bernama Mak Futam yang mengatakan dia merupakan seorang wakil kepada orang-orang berpengaruh di Malaysia. Wakil kepada orang-orang berpengaruh. Apa yang pasti, tidak lama selepas itu, mayat Jalil ditemui di sebuah ladang pisang di Hong Kong. Ketika itu bang, di badannya tak ada langsung wallet ke, pasport ke, apa ke, tak ada. Namun itulah orang kata Tuhan Maha Kuasa. Pihak polis Hong Kong terjumpa shilling 10 sen Malaysia 10 sen di dalam poket seluar arwah. Dari situlah hasil penyiasatan kena pasti bahawa mayat yang dijumpai di kebun pisang itu adalah Jalil Ibrahim, seorang juru audit yang dihantar khusus untuk menyiasat kemungkaran yang berlaku melibatkan BMF dan juga Carrion. Itulah. Saya ingat mana-mana orang dah nampak lah motif dia. Ya. Jalil dihapuskan adalah kerana dia tahu semua benda. Kedua, dia menolak pinjaman. Menolak pinjaman tambahan. Dahsyat. Gimana kumpulan-kumpulan ni rasa macam bank tu mak bapak dia punya. Kau tak bagi, aku nak. Kau tak bagi, aku bunuh kau. Yeah. Ini complicated. Dan kemudian apa yang berlaku apabila mayat dan juga jenazah Jalil ditemukan? Hasil siasatan bang mendapati bahawa rupa-rupanya pinjaman itu boleh dibuat setelah George Tan, pemilik Carrion ni, dia telah merasuah pegawai-pegawai kanan dan juga lembaga pengarah BMF. Maksudnya, okey, you release bahawa untuk mendapatkan pinjaman tersebut, agar pinjaman itu diluluskan, George Tan telah merasuah 2-3 orang pegawai kanan dan juga ahli lembaga pengarah, termasuk pengurusi ketika itu, Loren Esmi Osman, Dr. Rais Saniman, Datuk Syamsuddin Saleh. 2-3 orang. Dan selepas kes itu, ketiga-tiga orang ni melarikan diri. Loren lari ke London, Rais Saniman lari ke Perancis, apa semua, untuk elak daripada diekstradisi balik ke Hong Kong. Tapi macam mana pun, sebab kes ni besar, akhirnya mereka berjaya juga ditangkap dan dibawa untuk dibicarakan. Kes ini sangat complicated kerana ia mengambil masa 17 tahun perbicaraan. 17 tahun. Yang paling panjang dalam rekod perundangan Hong Kong. Pertama, ia melibatkan jumlah wang yang begitu besar. Kedua, dia ada pula unsur jenayah pembunuhan dan sebagainya. Jadi nak mengait benda tu, dia mengambil masa yang cukup. Dokumen saja pembelaan Loren Ismi Osman ni, dia nak bela diri dia beribu-ribu kertas, helai kertas, dan mengambil masa 17 tahun. Akhirnya dia mengaku bahawa betul dia bersalah, tetapi bukan bersalah pecah makna apa. Dia cuma mengaku, dia kata terdapat macam kecuaian dalam menguruskan rundingan itu. Tak lama kemudian Loren pun meninggal dunia. Di Hong Kong atau London begitu. Di penjara ataupun sekejap saja. Penjara sekejap saja, lebih kurang setahun macam tu. Kemudian dibebaskan dan meninggal dunia. Okey, berbalik kepada kes
pembunuhan. Apabila mayat Jalil dijumpai dengan wang shilling di dalam poket yang dikeluarkan oleh pihak negara Malaysia, siasatan akhirnya menjurus kepada seorang lelaki iaitu yang saya sebut tadi, Mak Muntah. Mak Fun Bila dia masuk ke dalam bilik, dia telah menggunakan baju tidur punya tali tu yang kita kat boleh pergi truk baju yang kat hotel tu. Okey, pijama punya. Yes, tali tu dia telah jerut. Dia menjerut Jalil sampai dia meninggal dunia. Dalam perbicaraan tu, dia tak mengaku salah. Okey. Dia kata dia ni adalah wakil Kautim, yang untuk Kautim saja. Okey. Di antara orang-orang penting di Malaysia. Orang-orang penting di Malaysia. Okey. Sampai ke sudah dia tak mengaku salah. Tak aku salah. Tak. Tapi akhirnya dalam perbicaraan dia ada satu nama. Dia sebut satu nama yang membunuh Jalil ni adalah Kim ke apa nama. Dia sebut satu nama yang dia kata adalah orang Korea. Okey. Which is outside the box lah, langsung kita tahu tiba-tiba pula dia sebut nama. Tapi hakim mendapati dia lebih kepada penafian atau cuba mengalih. Akhirnya dia jatuhkan hukuman gantung, tetapi kemudian bila dia buat rayuan semua, dapat penjara seumur hidup lah. Jadi peranan Mak ni sebenarnya adalah dia orang tengah. Jalil adalah anak bangsa kita yang orang kata tak bersalah. Yang dia nak pergi menyiasat satu keadaan di mana bank yang untuk orang Melayu ni, untuk menyiasat kebobrokan yang berlaku di dalam sebuah institusi keuangan yang diwujudkan untuk membela orang Melayu, yang dibiayai oleh Petronas. At one time ketika itu Bank Bumi dah jadi nombor 2 paling besar di Asia Tenggara. Tapi akhirnya orang Melayu kita juga yang menghancur. Menyeleweng, rasuah. Yes. Kita sembang ni nampak macam straightforward. Karian pinjam, dah bagi rasuah, dapat pinjaman, lepas tu bila jatuh berhudung, bagi rasuah lagi, nak minta lagi 400 juta, tapi tak dapat, dibunuhnya ni sebab dia ni boleh mendedahkan macam-macam kepincangan apa semua ni. Habis kat situ. Kita nampak dia mudah. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti, dia satu pembicaraan yang paling rumit. Kerana dia melibatkan angka, melibatkan tokoh-tokoh korporat, melibatkan rahsia di antara negara, politik, dah ada masuk unsur politik dah sebenarnya, dan akhirnya melibatkan nyawa. Selain daripada Loren yang dipenjara, ada lembaga pengarah yang lain macam Di mana? penjara juga, tapi hukuman Tiga-tiga. tapi hukuman pendek-pendek je. 2 tahun, 3 tahun. Pecah mana? Pecah mana. Mereka tidak dikaitkan sebagai orang yang mengupah Mak Ongkam. Tak Ya, ada. ya, ya, tak Mak ada. dianggap bertindak sendirian. Tiba-tiba keterangan Mak Hongkang yang diberinya kepada polis Hong Kong hampir 5 jam tidak diproduce di mahkamah. Oh, Yes. keterangan tu hilang. Oh. Keterangan Mak mengenai kes itu kepada pihak berkuasa Hong Kong hilang, dan sampai sekarang benda tu tak ada mahkamah. Tak jadi. Kerana mungkin Mak detail kan, sampai menyebut nama-nama penting. Orang penting di Kuala Lumpur. Itulah cerita. Maka skandalnya yang mana ada di Kuala Lumpur selamatkan dulu. Kami hitamkanlah mana yang boleh kami hitamkan. Betul. Itulah yang menjadi persoalan dan perdebatan sehingga ke hari ini. Tak mungkin Loren dan juga pegawai-pegawai boleh melepaskan pinjaman yang sebegitu besar dengan sebegitu mudah tanpa arahan. Tanpa arahan ataupun wahyu tangan daripada Kuala Lumpur. daripada Dia bukan sampai sekarang. dia bukan snapshot opinion tuan-tuan. Tapi saya rasa it's make sense untuk semua orang mengesyaki bahawa skandal ni adalah skandal Melayu menjual kuasa untuk melingkupkan bank Melayu dan menyakitkan hati lagi Melayu ni telah meminjamkan wang kepada kumpulan perniagaan yang mencurigakan. Yang kena bunuh pun Melayu. Bank yang dibangunkan untuk orang-orang Melayu. Kemudian pergi pula ke Hong Kong untuk buat pelaburan. Kan untuk membangun orang Melayu. Kalau BMF adalah nak syarikat BBMB waktu tu mencari pelaburan. Saya fikir dia boleh menerima pelaburan yang lebih realistik dan relevan daripada menjadi pelaburan skandal. Seolah-olah pergi ke Hong Kong untuk mewujudkan pelaburan skandal. Isu tak timbul isu yang melibatkan saham merudum jatuh. Sampai ke sudah kes ini akan tidak dapat dikesan. Jadi dalam satu segi ia betul, ia menyebabkan runtuhnya sistem hartanah ataupun industri hartanah di Hong Kong dengan meranakkan habis saham-saham. Pada masa yang sama dia juga orang kata blessing in disguise juga lah. Kerana akhirnya dia mendedahkan daripada situ, mendedahkan satu skandal yang Lim Kit Siang sifatkan bapa segala skandal di Malaysia sampai sekarang. Maknanya mungkin yang dikata skandal lain tu dia turun. Jadi kalau dia kata bapa segala skandal di Malaysia, yang paling besar sebenarnya adalah skandal bank. Sampai lingkup Bank Bumi Putra tu bang. Lingkup. Bungkus. Satu bank yang pernah menjadi nombor 2 terbesar di Asia Tenggara. Satu bank yang diberi duit oleh Petronas
Satu bank yang cukup dibanggakan kerana untuk membantu orang Melayu, mengembangkan bisnes orang Melayu, akhirnya lingkup. Kita pun dah tak dengar dah perkataan Bank Bumi Putra. Buat kita dah tak dengar dah. Orang pun lupa. Orang mudah lupa. Saya sempat menggunakan perkhidmatan ni. Dan adalah take over lah apa semua, jadilah CIMB lah apa macam-macam lah. Tapi dia bukan lagi mewakili simbol Bumi Putra Melayu di Malaysia. Sebuah bank kedua terbesar di Asia Betul. pada usia 31. New Zealand dan juga Swiss. Swiss. Untuk tahun-tahun tersebut excellent lah. Ya, excellent. Anak Melayu yang sangat excellent kerana mendapat degree dan master di 2 buah universiti. Betul. Betul. Dan dia punya keras dia tu, dia boleh tolak macam tu saja. 400 juta. 400 juta. Yang mungkin komisen peribadi. Yes, dia kan? kita dapat maklumat bang. Lembaga pengarah yang meluluskan pinjaman itu, dia orang dapat komisen berjuta-juta ringgit. Komisen berjuta-juta ringgit. Untuk tahun 1979 hingga tahun 1983, Besar. dia orang punya consultancy fees dia panggil. Khidmat Indonesia ada. Yuran khidmat Yes. Dia orang dapat daripada Karen berjuta-juta ringgit. Kita boleh melihat logik perbankan ketika isu genting Hong Kong ditutup. Tapi bila kita memoran, kadang-kadang kita bercampur aduk antara melihat fakta yang fakta. Tapi juga ada fakta yang bersifat rasa. Sebab itulah orang Melayu marah lagi sekali apabila genting Hong Kong berlaku. Kerana dia membabitkan 3 bank. Yang di dalamnya pula KWSP. Yang di dalamnya pula wang-wang yang membuatkan rakyat rasa 2 kali pedih dalam kes ni. Tapi saya beritahu kata, saya nak kata Melayu tak nak belajar bukan salah orang Melayu dia. Ini hanya beberapa kerat. Kita nak beli kereta pun jenuh. Submit lah. Nak tu lah, nak ni lah, nak kena ni lah. Bankrupt sita rumah. Kena keluar. Tak peduli hilang kerja ke hilang apa. Lewat 3 hari dah ada prosesor dah tunggu dah depan rumah. Dekat hospital pun kena tarik kereta. Ditampal apa. Kerana perbankan moden menjadikan orang-orang elit adalah raja dalam ekonomi. Rakyat marhain adalah hamba. Bank berkuasa. Rakyat tak ada apa-apa. Walaupun bank dalam kes Karian tu, betul, Georgetown tu muflis. Boleh dapat 2.5 bilion kalau tukar rate masa tu. RM1 Malaysia dengan dolar Amerika masih lagi 2.5. 2.5 bilion seorang yang muflis. Rupa-rupanya sudah kau tem baik punya. Bayar, okey. Okey. Tu lah cerita dia. Satu cerita yang actually straightforward, tetapi nak membuktikan tu, tuan-tuan dan puan-puan, 17 tahun pembicaraan mahkamah. Itu hanya dalam kes pecah amanah apa semua ni. Yang kes bunuh, habis macam tu. Keterangan Mak Funtam hilang begitu saja. Tak dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Terus Mak Funtam ni jatuh hukum. Takut dokumen tu kemudian menyeret lebih banyak nama di bawah hukum. Pokoknya budaya sapu bawah kapet ni dah lama. Yang best tu bang, selepas peristiwa tu, yang orang kata buang boleh dikaitkan lah dengan skandal ni, semua angkat tangan. Oh, saya tak terlibat. Oh, saya bukan menteri ketika itu. Pada tahun tu yang paling banyak. Oh lah banyak. Sampai sekarang. Tak ada. Bila kita cakap itu, masa tu saya bukan. Masa tu saya bukan. Kan semua. Sampai ada yang bersumpah demi Allah, saya tidak terlibat sekali dengan. Jatuhkanlah bala kalau saya. Sampai macam itulah. Punya nak menafi. Kita pun tak tahu lah betul ke tak kan. Tapi penunggangan agama berlaku dengan luas pada waktu tu. Semua lah. Semua bukan saya, bukan zaman saya, bukan ni. Okey lah. Kan, tapi yang pasti Jalil Ibrahim sekarang mati disebabkan perbuatan itulah. Hanya tu orang kata dahsyatnya rasuah. Itu kadang-kadang orang kata alah rasuah apalah kan. Tengok kesan daripada rasuah tu, apa yang terjadi pada anak bangsa kita sendiri, mati dibunuh di luar negara, dicampakkan di pokok pisang. Nasib baik dalam poket ada 10 sen lah. Allah tunjuk bukti Ribu-ribu tu duit sekupang. Ada sekupang dalam poket Jalil. Baru tahu tu boleh sompong ingat orang Cina sebab Jalil ni pun mirip Cina ya, gambarnya. Dia pun macam Cina sikit. Tuhan Maha Kuasa. Kalau Allah tak jumpa 10 sen tu sampai sudah habis macam tu. 10 sen tu mendedahkan segala kebobrokan yang berbilion. Nanti apabila datang bencana bukti kebenaran tu boleh datang daripada duit yang tak boleh beli gula-gula untuk mendedahkan satu skandal yang orang lain telah memiliki harta berjuta-juta melalui rasuah. Ini bukan tentang Melayu lah. Ini tentang kumpulan orang Melayu yang menikmati kedudukan yang tinggi. Mereka yang telah diberi gaji besar, diberi amanah. Tapi mereka tak pernah merasa menghargai bagaimana nak melindungi kepentingan orang Melayu. Musnah dalam kes ni. Orang menggunakan kes ni untuk mengaitkan kes Gulung Tikar, genting Hong Kong. Saya tak mau jadikan dia sebagai satu isu performa. Kerana apabila rakyat berada dalam keadaan susah, mengharapkan keajaiban berlaku dalam KWSP untuk membantu. Rupanya KWSP adalah pemegang saham besar dalam bank, 3 bank. Kita tersebutlah, tapi 3 Abdul lah. 3 bank Abdul yang memberi pinjaman tanpa cakaran. Di Bank Bumi Putra, kami memuliakan kebudayaan warisan dan adat resam.
tradisi tidak luput, malahan menjadi asas bagi pembaharuan dan kemajuan kami. Tersemadi dalam khidmat dan layanan kami kepada anda, para pelanggan yang telah membolehkan kami muncul sebagai bank yang paling besar di Malaysia. Kami sedar akan tanggungjawab kami terhadap anda. Bank Bumi Putra, bank anda.